أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفعن الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دل على خير فله مثل أهل فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertama-tama bila sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat karunia-Nya, dengan nikmat iman Islam yang akan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita adakan kuliah subuh. Mudah-mudahan kita mengharapkan selepas daripada salat kita adakan kuliah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan dan rahmat kepada kita, kehidupan kita bertambah baik, masa dan hari yang ada pada kita bertambah baik, rezeki yang ada pada kita bertambah baik dengan keberkatan kuliah yang kita adakan pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan, sini sambung sikit berkenaan dengan kisah yang semalam, cerita yang semalam tentang keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup kita pada hari ini adalah merupakan kehidupan yang mengharapkan syafaat dan keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semalam ni bila mana kami selesai membaca hadis yang ke-40 daripada kitab Imam Al-Bukhari, kemarin ni ada sambungan bacaan kitab hadis Al-Bukhari, hadis 40 Imam Al-Bukhari. Dalam kitab ni ada sebanyak 46 hadis. Kemarin selesai sehingga pembacaan ke-40, hadis yang ke-40. Selesai baca hadis yang ke-40, tuan, kami keluar daripada surah Al-Waqiah. Tengok tidur lagi hujan. Allahu Akbar, hujan. Petang hari saya baru sebut. Saya kata, kita ni lama hujan ni. Kita dah lama hujan. Ini adalah antara tanda atau bentuk kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bala yang Allah turunkan, bila mana Allah menurunkan bala, maka semua akan kena. Iza nazala al-bala 'ammah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila turunnya bala, semua tak kira sama ada yang ada dosa ataupun yang tidak ada dosa. Contohnya kambing, binatang yang tidak ada dosa pun akan terkena sekali dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Bayi-bayi, kanak-kanak yang tidak ada dosa pun akan terkena sekali dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala murka dan juga marah dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu. Lama saja. Tuan-tuan, kita melihat keadaan yang ada di Indonesia kita pada hari ini. Kalau kata saya di Tegal, orang kampung bersembah, orang kampung menyembah ni, dia kata, kita marah ni, pokok ni daun dia habis, tinggal batang kan. Dia punya daun semua bukan pokok habis dah, tinggal batang kan. Rumput pula pakai kering habis. Orang balik pun kutu rokok habis bakar, 2-3 tempat terbakar. Jadi kita kata kering itu ni, berapa tak hujan. Tuan-tuan, dalam TV orang berbincang, dalam berita, sama ada paras air di sungai sampai ke tahap minimum ke ada pun tidak. Sebab apa? Sebab lama tak hujan. Tuan-tuan, bila lama tak hujan, maka itu adalah
disebabkan Allah murka dengan sebahagian yang ada pada masyarakat. Tuan-tuan, bila mana hidup kita dalam keadaan yang berkat, bila mana kehidupan kita dalam keadaan yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan keberkatan daripada langit dan menurunkan keberkatan daripada bumi. Walau an ahli qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dalam sebuah kampung, kalaulah dalam sebuah tempat mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi, maka pasti kami akan mengeluarkan, pasti kami akan menurunkan keberkatan dan kami akan mengeluarkan keberkatan daripada muka bumi. Maksud dari rezeki datang dari langit dan rezeki yang keluar daripada bumi. Disebabkan oleh masyarakat yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat keadaan kita yang ada pada hari ini, kita risau dan juga kita bimbang. Sebab negara kita masyarakat kemungkinan ada perkara maksiat, ada perkara yang tidak benar yang mana menyebabkan Allah murka lalu tak berrahmat. Tuan-tuan sekarang ini selesai daripada pembacaan hadis yang ke-40, jemaah ni bila keluar dari luar tengok-tengok hujan, kata apa? Alhamdulillah, ini berkat baca hadis ni. Keberkatan daripada baca hadis, keberkatan daripada kita belajar berkenaan dengan sunnah Rasulullah, keberkatan daripada kita belajar daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan rahmat daripada langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat? Sebab apa yang Allah menurunkan rahmat? Yang kita belajar daripada hadis, yang kita belajar daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kalam daripada seorang insan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang dan sangat suka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Adam alaihi salam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Nabi Adam. Walaula Muhammad walaula Muhammad ma khalaqtul jannata wan nar. Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan ciptakan syurga dan neraka. Begitu besar dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan ataupun meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan sifat yang mana Allah berikan nama Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf dan Ar-Rahim adalah merupakan nama-nama daripada Asma'ul Husna. Kita pernah pakai dulu ni. Tapi disebabkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah, punya cinta Allah kepada makhluk yang diciptakan ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama Allah Ar-Rauf, Ar-Rahim diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud itu agung dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu para sahabat mereka mengambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dan mereka yakin bahawa kalau ikut Nabi Muhammad, kalau mereka berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkatan. Masyarakat yang ikut Rasulullah, masyarakat yang sayang kepada Rasulullah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di atas bumi dan juga di hari akhirat esok. Dengan sebab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tuan, kita nak cerita berkenaan yang zaman Rasulullah. Keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita satu kisah yang disebutkan dalam kitab Dalil Falihin karangan Dalil Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Disebutkan dalam kitab tersebut kisah yang berlaku kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Tuan, Ummu Sulaim ini dia adalah merupakan ibu kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim dia tinggal dekat Madinah. Dia menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dia tunggu Rasulullah. Tuan, Ummu Sulaim ini begitu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan kalau masyarakat Yasrib, Madinah ketika itu Yasrib memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab gembira dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah. Maka Ummu Sulaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Sulaim kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni tidak ada apa hadiah yang aku nak bagi. Aku tidak ada harta yang aku nak bagi. Yang aku hanya ada harta untuk diberikan kepada engkau adalah ni anak aku umur dia 10 tahun. Itulah Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, engkau ambillah anak aku ini, jadikan dia sebagai khadam kepada engkau. Itulah Anas bin Malik." Tuan, Anas bin Malik bila benar berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan dengan keberkatan yang melimpah ruah ke atas Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau kita belajar dari hadis, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Anas bin Malik. Di antara adalah Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim satu hari bila mana Rasulullah tidur, lalu diambil kayu disapu di Nabi tidur, kemudian kedua hidahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Sulaim diambil kayu, disapu air itu Rasulullah dimasukkan ke dalam botol. Nabi bila mana Ummu Sulaim sapu dijaga. Lalu Nabi kata, "Ummu Sulaim, kamu buat apa ni?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, aku ingin mengambil peluh yang ada di dahi kau, dimasukkan ke dalam botol sebab untuk aku jadikan dia adalah sebagai wangian." Sebagai wangian. Tuan, peluh Nabi ini dia wangi. Dia tak sama macam peluh kita. Peluh kita berkat. Masa kita berkat. Dengan mengasahnya Allah, dengan melekitnya, dengan melekatnya, habis semua dah peluh kita. Tak sama macam peluh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Sulaim kata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berikan benda ini kepada anak-anak aku untuk dijadikan sebagai wangian dan juga untuk mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala." Tuan, untuk mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Asabti, betul engkau wahai Ummu Sulaim. Yang kau buat itu tak salah." Para sahabat sampai begitu ingin mengambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, yang kita berkat. Satu kisah juga yang berlaku kepada Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Abu Talha adalah merupakan suami kepada Ummu Sulaim, bapa tiri kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha. Ketika itu Anas bin Malik telah berada. Satu hari bila Abu Talha dia nak buat kenduri jamu Rasulullah. Nak buat hadiah Rasulullah, nak jamu di rumah. Lalu Abu Talha bagi tahu kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, kamu bagi tahu kepada Rasulullah, ajak datang ke rumah, kita nak buat jamuan sikit." Anas bin Malik pergi ke masjid. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wasallam sedang berkuliah. Sedang bagi kuliah. Lepas habis kuliah, Anas bin Malik datang jumpa kepada Rasulullah, lalu bisik dia. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayah aku Abu Talha, ibu aku Ummu Sulaim ajak kau untuk pergi ke rumah nak buat si jamuan. Itu ada berkat ni, jamuan Rasulullah. Lalu bila kata Rasulullah ni dijemput oleh Anas bin Malik, Nabi sifatnya adalah sifatnya adalah tak makan seorang. Sifat Nabi ni kalau kita makan secara berjemaah. Sehingga kat dalam satu kisah, bila mana ada seorang Badawi datang bertemu dengan Rasulullah, seorang Arab ni jumpa dengan Rasulullah, lalu kata, wahai Rasulullah, aku ni makan banyak dah, tapi sebab apa bila aku makan ni asyik tak? Makan lapar. Kata Rasulullah SAW, engkau makan secara seorang-seorang. Engkau makan secara seorang-seorang, tak makan secara berjemaah. Ya betul, Rasulullah. Ketahuilah bahawa engkau makan secara seorang-seorang itu sebenarnya engkau mengundang syaitan untuk makan sekali dengan engkau. Maka lepas daripada ini adalah engkau makan secara berjemaah, sebab makan berjemaah ini adalah berkah, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah sifatnya ada padanya, dia tak makan seorang. Kalau nak makan, dia akan ajak ramai. Selepas daripada kuliah, Nabi SAW jemput sahabat semua ikut pergi rumah Abu Talha. Jom kita pagi ni ada waktu ada masjid. Jom kita ramai kita pergi ke rumah Abu Talha. Ramai pergi ke rumah Abu Talha. Macam kita lakukan. Ada seorang bawa dia nak buat jawapan. Dia jemput ceramah seorang kan. Kata pula saya jemput semua. Jom kita semua ada ramai. Ramai dia pergi. Betul. Bila kita pergi, kita pula. Bila para sahabat pergi ke rumah Abu Talha bersama dengan Rasulullah, Abu Talha berselisih dengan Nabi Muhammad SAW ketika dalam. Bila berselisih, lalu Abu Talha katanya, wahai Rasulullah, nak pergi mana ni? Kata Rasulullah, tadi bukan kau ajak kami pergi ke rumah. Abu Talha terkejut sebab yang datang bukan pakai Rasulullah, tapi sahabat semua dah pakai Rasulullah pergi ke rumah Abu Talha. Abu Talha patah balik ke rumah, berlari bertemu dengan Ummu Sulaim. Kata, ni depa ada apa ni? Depa ada apa yang kamu cakap macam mana? Kata Ummu Sulaim, apa? Ni rasa Rasulullah. Bila mana para sahabat dari Rasulullah sampai di depan rumah Abu Talha, Rasulullah minta izin untuk masuk. Rasulullah minta izin untuk pergi ke dapur. Bila pergi ke dapur, Nabi sendiri yang minta izin untuk cedok makanan, untuk diletakkan dalam bekas pendurian kepada para sahabat. Nabi sendiri minta. Lalu tuan-tuan, di kisah ini disebut dalam kitab Al-Azkar, kata Imam Nawawi. Lalu bila mana Rasulullah cedok makanan, letakkan dalam bekas untuk diberikan kepada para sahabat. Nabi minta izin dari Abu Talha, ya Abu Talha, izin ya Asyarah, wahai Abu Talha, izinkan 10 orang masuk. Izinkan 10 orang sahabat masuk ke dalam rumah. Kata Abu Talha, silakan. Abu Talha, takkan nak tolong apa? Tuk guru minta, takkan nak tolong apa? Tak, pakai dia Rasulullah, silakan. Masuk 10 orang sahabat, maka Rasulullah jatuh 10 orang sahabat. Nabi cedok makanan, kubur dalam bekas, 10 orang sahabat makan. Dalam bekas makanan ni masih lagi ada makanan. Di dalam bekas cedok ni masih lagi ada makanan. Nabi minta untuk kali yang kedua, ya Abu Talha, izin ya Asyarah, wahai Abu Talha, minta lagi 10 sahabat masuk. Masuk lagi sahabat, cedok lagi, masih lagi ada bekas, masih lagi ada lagi. Nabi minta, ya Abu Talha, izin ya Asyarah, wahai Abu Talha, minta izin lagi 10 masuk. Masuk lagi 10. Kata Anas bin Malik, aku melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fa'ala dzalika bi 80 rajulan. Aku melihat perbuatan Rasulullah ini sehingga para sahabat yang masuk di dalam rumah aku makan sekali seramai 80 orang. Ramai. Cuba bayangkan kalau kita berhari ini, kalau kita cukup dalam rumah, tak cukup. Tak cukup, kali yang muslimat belakang tu tak cukup, 80. Ramai lagi.
Yang asalnya makanan itu dibuat untuk seorang sahaja, tapi disebabkan keberkatan yang ada pada kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dibuat untuk seorang sahaja. Berkat yang Allah berikan pada diri Rasulullah, makanan yang dibuat oleh Rasulullah boleh dimakan oleh lebih daripada 80 orang sahabat. Berkat dari Rasulullah. Tuan-tuan, tak sama macam tanya kita. Kadang-kadang kita tuan, pegang makanan, kan makin tu tak apa dah, makin jadi basi. Betul, kita balik rumah tadi, kita pergi dapur, buka menu, apa ramai nasi. Bini kita bawa, ayah bawa, apa ramai nasi ni? Dalam nak bagi berkat, bukan berkat ni makin basi lagi cepat. Nasi kita basi lagi cepat. Sebab tangan kita tak sama tangan kita dengan tangan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah melebihi daripada segala-galanya. Ini yang kita sebagai berkat yang ada pada Rasulullah. Tuan berkata hanya sekadar itu sahaja. Bahkan bila Nabi telah wafat, para sahabat pun masih lagi mengambil keberkatan daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid adalah merupakan seorang paling mahal. Khalid bin Al-Walid diriwayatkan bahawa kalau orang tak nak kalah, menang saja. Lalu satu hari, bila Khalid bin Al-Walid dia perang, tiba-tiba topi yang dipakai oleh Khalid bin Al-Walid jatuh. Dia turun daripada kuda untuk ambil topi tersebut, lalu ditegur oleh sahabat Nabi. Wahai Khalid, sebab apa yang turun kuda ni? Takut-takut kalau musuh ambil kesempatan untuk bunuh kau, tegur kau macam ni. Kata Khalid bin Al-Walid, dia turun terus ambil topi, pakai, lalu dia kata, di dalam topi aku ini terdapat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak sanggup untuk melihat. Ada di kalangan mana-mana orang, tak kira orang musuh ataupun orang Islam sendiri yang memijak rambut yang mulia ini. Ketahuilah bahawa tidak pernah dalam perangan aku membawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, melainkan aku diberikan kemenangan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan, yang bagi kita sahaja Allah bagi kita. Yang bagi kita saja Allah bagi kita. Disebabkan dengan rambut keberkatan yang ada pada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan rambut bagi kita, tapi yang bagi kita adalah Allah. Tapi disebabkan ada nisbah sesuatu yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melihat dan Allah pandang orang yang menghormati, orang yang membawa kesan Rasulullah ini ada nisbah dengan Rasulullah, maka Allah akan sayang kepada orang tersebut, lalu Allah memberikan kemenangan dan pertolongan kepada Khalid bin Al-Walid. Sebab apa? Ada nisbah dengan Rasulullah. Tuan-tuan, kita pun tak macam kita pun tak, kalau ada kita ni ada nisbah dengan Rasulullah, ada kaitan dengan Rasulullah. Macam mana kita nak hidup dengan kaitan dengan Rasulullah, tuan-tuan? Antaranya adalah kita berpakaian dengan pakaian sunnah. Tuan-tuan, kita main di yang ini pakai rida, ini adalah sunnah Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah. Tuan-tuan, kita tengok pada hari ini, ini bukan fashion, ini bukan fashion pula. Ini bukan fashion, ini adalah sunnah Rasulullah. Sebab tuan-tuan, kita nak ada kaitan kita dengan Nabi. Kita ni kalau tuan nak bagi sama dengan Nabi, nak bagi sama dengan Nabi. Sebab tuan, orang yang mana menyerupai Nabi, orang yang mana nak tahu gaya Nabi, orang yang mana nak tahu pakaian Nabi, Allah Subhanahu wa taala pandang dia dan Allah akan turunkan keberkatan yang ada pada orang ini sebab dia nak tahu sunnah Rasulullah, sebab dia nak ikut Rasulullah, sebab dia sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kita naik ke masjid nak solat, bukan bayar berapa tapi klik pun nampak Rasulullah dekat dengan Rasulullah. Kut kita tak nak pakai sebab nak ikat pula. Okey,
jubah pun itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Pakai jubah. Maka ada kaitan kita dengan Nabi. Kita mengharapkan mudah-mudahan dengan kaitan kita dengan Rasulullah ini Allah akan memberikan keberkatan yang ada pada kita. Tuan-tuan, Ummu Salamah, isteri kepada Rasulullah. Bila Nabi telah wafat, Ummu Salamah ada orang datang jumpa dengan dia. Ada orang jumpa dengan dia kata, wahai Ummu Salamah, kami sakit ni, boleh tak kalau kita keluar bagi ubat nama? Bagi dia nama, air nama. Ummu Salamah dia ada simpan di bawah Rasulullah. Dia ambil di bawah Rasulullah, letak dalam air, lalu diperah. Diperah kepada Rasulullah, ambil air perah tersebut diberikan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit tadi ini minum sembuh daripada penyakit. Tuan-tuan, yang paling sembuh penyakit adalah Allah, bukan air. Tapi disebabkan air itu dia ada kaitan dengan meninggal Rasulullah, Allah melihat lalu Allah berikan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. Dalam hadis kitab Syama'il Muhammadiyah, seorang pemuda lelaki nama Sa'id bin Yazid, dia sakit. Lalu dibawa oleh pemakanan Mu'azzab, bawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit bertemu dengan Rasulullah, bertujuan adalah untuk nak ambil berkat. Dia jumpa dengan Nabi bukan sebab nak ambil berkat, bukan sebab Nabi minta dah, tapi disebabkan nak ambil berkat Rasulullah. Lalu kata Sa'id bin Yazid, famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birsi. Nabi menyapuku kepala aku. Wa da'ani bil barakah. Nabi doakan kepada aku dengan keberkatan. Fatawadda'a wa sa'idtu min fadlihi. Nabi berwudu, lalu aku ambil wudu Rasulullah tu, aku minum. Kadang wudu Rasulullah tu air minum, minum. Sebab apa? Air minum Nabi ini ada keberkatan. Dia minum sebab apa? Sebab dia tahu dengan keberkatan yang ada kepada Rasulullah akan menyebabkan Allah berikan kesembuhan kepada orang yang mana ada kaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, maka sebabnya tuan, para sahabat tuan, para tabi'in tuan, para salafus saleh mereka melakukan tuan, kita juga tak terlepas daripada cinta kepada Rasulullah. Kita juga tak terlepas daripada belajar mengenai hadis Rasulullah. Kita juga tak terlepas daripada mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan, kita pun dengan berkat dakwah hadis yang kita lakukan kemarin hujan, alhamdulillah cukup hadis. Nabi sebut apa? Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri dini wa'asa Allah yawm al-qiyamati ma'a zukratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal daripada hadisku sebanyak 40, maka dia akan dibangkit daripada hari akhirat esok bersama dengan golongan fuqaha dan juga golongan ulama. Berkat 40. Jadi kita harapkan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebentar lagi waktu duha pukul 9 kita ada buat nanti untuk sampai pukul 9. Pengajian akhir khatam kita sampai pukul 9. Tuan-tuan dijemput untuk hadiah ramai. Saya bukan, walaupun saya menjadi sekretari. Fakulti Ustaz ini mengajar kita, saya wakil. Saya bisa di masjid kita tak apa ada semua sekali. Tuan saya wakil di masjid untuk ajak tuan kita buat salat terbuka majlis untuk pengijazahan hadis 40 karangan Imam Al-Bukhari yang ramai-ramai. Sebab walaupun kita tak daftar, tapi kita pergi juga majlis untuk dan dengan kita hadir juga Allah akan kira kita sebagai orang yang diberkati, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Cukup sekali mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ta'ala wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم